Dan kita ingin teruskan perkongsian. Ini berkaitan dengan perkongsian pertama di Malaysia hari ini. Antara yang akan dibincangkan adalah berkaitan dengan penunggang P-hailing. Betul. Dan dilaporkan lebih daripada 1,000 kes kematian membabitkan para penunggang ini sejak tempoh Perintah Kawalan telah pun diperkenalkan pada tahun lalu. Dan ini pastinya menjadi satu perdebatan dan juga perbincangan berkaitan dengan kebajikan mereka. Betul. Ya. Adakah mereka sebenarnya mendapat atau mempunyai satu perlindungan sekiranya apa-apa, dan cakap kematian lah, tetapi sekiranya tercedera dan sebagainya. Kerana kita melihat kerja mereka ni mungkin mudah, senang, tetapi risikonya sangat tinggi. Ianya melibatkan semua pihak lah, bukan saja untuk penghantar P-hailing ni sebenarnya, tapi ianya melibatkan komuniti masyarakat dekat tempat tu, di jalan raya itulah. Contoh andai kata kalau misal kata pemandu ataupun penunggang P-hailing ni kemalangan, kalau kemalangan libatkan sesuatu tu, tak apalah, takut melibatkan orang lain kan. Tapi agaknya kemalangan itu berlaku kerana apa? Adakah disebabkan mungkin penunggang motosikal ini melanggar syarat-syarat di jalan raya, ataupun sebab apa? Sebab difahamkan penunggang P-hailing ni rata-rata di antara mereka ini mengejar trip. Sebab apa? Sebab mereka ni akan mendapat sedikit imbuhan lah apabila penghantaran makanan ataupun barang-barang yang dihantar itu cepat daripada masa yang dijanjikan lah. Kita difahamkan kalau setengah tu tidak dihantar dalam satu tempoh masa, mereka akan mengalami kerugian. Ini yang menjadi persoalannya. Adakah mereka benar-benar dijaga, sedangkan nyawa mereka itu ada sesuatu yang menjadi persoalan lah bila mereka berada di atas jalan raya dengan menunggang dengan cara yang berbahaya dan sebagainya. Kita akan bincangkan bersama salah seorang penghantar makanan untuk berkongsi apakah yang dilalui oleh beliau sebentar saja lagi, kerana kita ingin mengetahui apakah punca permasalahan ini. Dia kadang-kadang jadi dilema juga sebab kadang-kadang kita sebagai pelanggan kita mesti nak barangan kita tu sampai cepat kan, terutamanya makanan kan. Lagi nak waktu berbuka contohlah. Dan mereka pun dalam dilema juga, mereka nak menghantar dengan cepat, mereka nak hantar on time. Nanti pelanggan marah. Ada juga kes yang dimarah hanya kerana lambat 5 minit macam tu. Sebab kata makanan dah sejuk pun semua jadi. Tapi dalam masa sama mereka tak digalakkan untuk melanggar isyarat lalu lintas kan. Tapi mereka kadang-kadang mereka terpaksa melanggar untuk cepat. Jadi dilemanya kat situ. Yang mana satu kita nak ikut. Dan mungkin kita akan bersama dengan salah seorang penghantar makanan untuk bercerita mengenai realiti sebagai penghantar P-hailing ini dan bersama-sama untuk menjaga kebajikan. Kita bersama dengan Encik Amir Nazirul Kamarudin, seorang penghantar makanan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih meluangkan masa. Jadi pagi ni belum start bekerja lagi ya? Belum, selalu start pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi. Okey, kita masih lagi nak berborak kat sini. Baik Encik Amir, mungkin nak kongsikan sedikit sebanyaklah. Ada yang kita dengarkan satu peraturan akan diwujudkan untuk menjaga kebajikan para penghantar makanan. Jadi bila Encik Amir mendengar sesuatu yang akan diusulkan macam ni, apa perasaan? Jujurnya kalau saya sendiri, saya bersyukurlah. Kerana contoh macam baru-baru ni kerajaan telah pun melakukan satu inisiatif untuk perkesok contohnya. Jadi itu sedikit sebanyak mungkin akan membantu para rider untuk ambil perlindungan, kerana sebelum ni setiap rider tak diberikan sebarang caruman untuk perlindungan. Semua atas inisiatif rider sendiri. Jadi setelah ada inisiatif macam ni yang dilakukan oleh kerajaan, alhamdulillah yang baguslah. Boleh menarik sedikit nafas lega di situ. Sekurang-kurangnya bila keluarga dan sebagainya melihat anda bekerja, mungkin rasa tenanglah mempunyai satu perlindungan. Dan kita nak fahamkan satu situasi sebenarnya. Mungkin ramai yang mencemuh mengatakan penghantar makanan ni sekadar nak kejar trip, nak bawa laju, bahaya. Tetapi apakah sebenarnya yang dilalui oleh Encik Amir mewakili semua penghantar makanan apabila perlu bergegas, kadang-kadang tu terlanggar peraturan undang-undang jalan raya sebagainya. Mengapa kena bergegas seperti itu? Okey, untuk makluman, sebenarnya setiap rider yang diberikan tugas untuk menghantar makanan telah diberikan masa untuk melengkapkan tugasan tersebut. Jadi setiap kali bila kita terima satu job lah kan, so kita diberikan masa 5 minit untuk sampai ke kedai. Jadi daripada situlah saya rasa kebanyakan rider akan rasa macam tergesa-gesa. Rasa macam nak cepat untuk sampai ke kedai. Sebab kalau lambat sampai, tugasan tersebut mungkin akan hilang, akan diberikan kepada rider lain, dan itu sedikit banyak akan membantu, akan mengganggu performance untuk rider itu sendiri. Jadi sebabkan itulah
Tapi saya syorkan supaya setiap rider patuhi saja peraturan dan undang-undang jalan raya, sebab bagi saya sekiranya kalau kita tunggu sekalipun dekat city light, insyaAllah takkan mengganggu pun kita punya masa untuk sampai ke kedai tersebut. Jadi kalau katakan terlambat sedikit hantar makanan, adakah insentif untuk seorang penghantar makanan tu akan dikurangkan ke bagaimana? Ada tak? Tak. Tak ada. Kalau kita terlambat pun, dia akan mengganggu kita punya rate bayaran tu. Takkan mengganggu pun. Itu kalau nak ganggu pun mungkin disebabkan order tu kita tak terima ataupun masalah-masalah teknikal, internet habis, internet line slow. Benda-benda macam tu lah yang akan mengganggu. Baik. Jadi setakat ini kan Encik Amir dah melihat ramai sebenarnya antara mereka yang terkorban ataupun mengalami kecederaan ketika bertugas menghantar makanan. Jadi bila mendengar situasi kes seperti ini, apakah perasaan mendengar keadaan mereka seperti itu? Pertama sekali bila kita dengar benda-benda macam tu, sedih lah. Kita rasa sedih lah, dan kita membuatkan kita berfikir 2-3 kali bila setiap kali nak masuk kerja tu. Kadang-kadang kita berisau. Mungkin benda ni boleh jadi dekat aku, mungkin boleh jadi dekat kawan-kawan aku yang lain. Tetapi bila kita fikir balik, inilah satu-satunya jalan untuk aku cari rezeki untuk buat masa ini. Jadi terpaksa juga lah kita bekerja. Yang penting tekankan aspek keselamatan tu lah. Bawa tu jangan laju-laju, jangan langgar lampu isyarat, benda-benda macam tu lah. InsyaAllah. Benda-benda yang asas yang perlu kita ingat lah ya. Baik Encik Amir, selain daripada perkeso yang akan dicadangkan sebagai seorang penunggang P-hailing ni, apakah antara manfaat lain yang diharapkan boleh diadakan untuk anda? Saya mengharapkan supaya setiap kawasan yang ada khidmat P-hailing ni ada satu center di mana setiap rider P-hailing mungkin boleh berkumpul ataupun mungkin boleh mendapatkan apa saja maklumat, apa saja barangan-barangan yang perlu, barangan-barangan basic untuk bekerja. Di setiap tempat, maksudnya macam saya di Taiping mesti ada satu tempat khusus untuk setiap rider P-hailing. Sebab sekarang ni tak banyak, ada yang di KL saja, ada yang di Penang, Ipoh. So kadang-kadang menyukarkan setiap rider ni untuk dapatkan maklumat, untuk dapatkan barangan-barangan untuk bekerja. Baik, terima kasih kita nak ucapkan kepada Encik Amir Nazirul Kamaruddin sudi meluangkan masa memberikan kita sedikit gambaran apa yang boleh memberikan satu sokongan dan support lagi bagi anda semua penghantar makanan. Terima kasih Encik Amir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Baik, itu yang kita lihat kan, banyak cabaran, banyak kekangan. Dan kita mungkin sebagai yang bukan penghantar makanan, kita nampak sebenarnya situasi mereka. Macam yang Hanif katakan tadilah kan, kita ni sebagai orang yang minta order makanan ni apa semua, kita lambat, kita nak marah saja kan, rider-rider ni, tapi kita tak tahu sebenarnya di sebalik mungkin dalam perjalanan mereka tu ada masalah yang timbul. Macam tadi Amir pun dah kongsi, kadang-kadang masalah internet. Kan kita rasa macam kita dah hantar time tu kan, tapi kita tengoklah tak ada line dan sebagainya. Jadi saya pun baru terfikir pasal internet. Betul. Kita tak tahu kan. Sekarang dah tahu dah. Terima kasih lah Amir.